Okey, sesi digital learning ini berlangsung selama 1 jam 30 minit, termasuk sesi soal jawab. Sekiranya berlaku perkara di luar jangka seperti Zoom booming, hos akan tamatkan sesi dan berikan link baharu di Telegram Asatiza F Malaysia. Semasa jurati sedang bertutorial, mohon peserta untuk mute terlebih dahulu. Peserta boleh unmute dan tanya soalan on sahaja atau ajukan soalan di chat room. Ini merupakan sesi tutorial interaktif. Jurati akan menunjukkan cara, seterusnya peserta akan diberikan peluang untuk answer on. Pautan, borang kehadiran dan maklum balas akan diberikan 15 minit sebelum tamat sesi dan akan ditutup 30 minit selepas tamat sesi. Sesi ini dirakam dan akan dikongsi dalam Telegram Asatiza Apple Malaysia. Okey, semalam kita dah mula dengan slot pertama iaitu dengan keynote. Okey, saya cuma nak kenalkan kembali. Okey, kita punya jurati ialah dimulakan dengan Ustaz Syukri Sulaiman. Okey, boleh perkenalkan diri Ustaz Syukri. Okey, terima kasih Ustaz Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mungkin Ustaz Syakir terlupa tadi. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, tuan. Okay, kita mula dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, saya Muhammad Syukri bin Sulaiman, merupakan seorang guru pendidikan Islam di MRSM Taiping. Dalam dunia pendidikan saya dah yang ni tahun ke-8. Okey. Kemudian dalam dunia Apple saya start mula dalam awal tahun 2014. Okey, awal tahun 2014 saya dengan Apple. Kemudian pada tahun 2018 saya mendapat Apple Professional Learning Provider dan pada tahun 2019 saya mendapat Apple Distinguished Educator. Dalam masa yang sama saya juga mendapat Apple Teacher pada tahun 2018. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih Ustaz Syakir. Okey, saya perkenalkan diri saya juga. Itu saya Muhammad Syakir Momota, guru pendidikan Islam di SMK Kajian Utama, merupakan guru pendidikan khas masalah penglihatan. Okey, pengalaman dengan Apple ni yang bermula aktif pada tahun ini masa PKP. Merupakan salah seorang certified Apple teacher. Okey, seterusnya kita pergi ke jurati kita yang seterusnya iaitu Ustazah Rusni Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusni binti Abdullah dari Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, Kuala Nerus, Terengganu. Berpengalaman dalam Apple Education ni sejak 2014. Dan malam ni saya insya-Allah saya akan cover tentang iMovie lah. Terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi ke jurati kita yang keempat iaitu Ustazah Hasrin Awati Muhammad Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrin Awati binti Muhammad Hashim dari SK Sri Aman, Taiping, Perak. Pengalaman mengikuti bengkel berkenaan dengan iPad ni bermula pada 2018 dan menjadi Apple Teacher hanya baru tahun ini. Itu saja Ustaz. Okey. Okey. Seperti yang kita nyatakan pada semalam, kita nak hasil pada sesi ini, kita nak para peserta boleh menggunakan aplikasi Keynote, GarageBand, Movie untuk menghasilkan satu video yang berkualiti untuk PDPC. Okey, semalam kita dah sentuh tentang Keynote. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan dengan tajuk GarageBand yang akan dibentangkan oleh Ustaz Muhammad Syukri. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Muhammad Syukri untuk meneruskan. Okey, terima kasih Ustaz Syakir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan
berkongsi dengan semua peserta. Okey, kalau saya lihat di rekod yang ada setakat ni ada lebih kurang berapa peserta ya? Ada lebih kurang 18 peserta. Okey. So insyaAllah malam ni kita akan belajar ataupun kita akan buat berkaitan dengan muzik. Okey, GarageBand. Di dalam IP kita, okey, ada satu instrumen, satu aplikasi iaitu GarageBand. So hari ni kita akan belajar bagaimana kita nak compose GarageBand. Tapi sebelum itu, saya akan tunjukkan contoh kepada semua peserta bagaimana saya menggunakan GarageBand ataupun bagaimana saya menghasilkan muzik untuk saya jadikan sebagai elemen ataupun integrate dengan kita punya pendidikan Islam. Okey, ini contoh pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Okey, kalau cikgu-cikgu perasan, ustaz-ustazah perasan, saya ada efek bunyi gajah juga bunyi burung dalam the whole video tadi kan. Itu kita gunakan soundtrack ataupun animal toys yang ada dalam GarageBand. Kemudian kita export kepada Keynote dan kita masukkan dia dalam kita punya animation. Okey, ini contoh kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Okey, kalau ustaz-ustazah perasan ketika bacaan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 tadi ada background music di belakang bacaan tu dengan agak slow tempo dia dan dia naikkan volume untuk bacaan tu lebih tinggi berbanding music background tu. Dan itu pun kita menggunakan instrumen dan juga GarageBand, aplikasi GarageBand untuk hasilkan video tersebut. Okey, dan ini salah satu contoh muzik yang saya hasilkan melalui GarageBand, tapi yang ini saya gunakan track untuk hasilkan video ni. Untuk hasilkan muzik ni.
Okey. Ini pun sama juga, kita menggunakan aplikasi GarageBand untuk kita hasilkan music. Okey. Ini lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Getaran Jiwa. Tapi saya ubah dalam bentuk orkestra. Okey. So, saya harap semua peserta dah bersedia sebab kita akan jump into GarageBand setelah saya tunjukkan 3 contoh. Okey. So, kita akan pergi ke GarageBand. Saya harap semua peserta boleh follow saya. Kalau saya terlalu laju, bagi tahu pada ruangan chat. InsyaAllah saya akan unmute-kan mic dan saya akan bergerak dalam keadaan yang lebih sesuai lah. Okey, ini antara aplikasi GarageBand. Okey. Dan bila kita klik GarageBand, okey, ini dia punya interface. Alright. Ini lagu-lagu yang saya dah pernah compose. Okey. Kemudian untuk kita mulakan GarageBand, langkah pertama yang kita guna buat adalah klik button plus di atas sebelah kanan. Okey, yang ni. Button plus di atas sebelah kanan. Kita klik button plus. Okey. Kemudian kita akan dapat interface yang macam ni. Okey, ada drums, ada keyboard, ada sound library. Okey, kemudian ada external, drummer, world, gitar, dan ini antara instrumen-instrumen yang ada dalam GarageBand, sama macam real instrument. Okey. Tapi untuk malam ini saya tak akan sentuh tracks. Kalau lagu Getaran Jiwa tadi, untuk saya hasilkan lagu dalam bentuk orkestra, saya menggunakan tracks. Tapi kalau kita nak belajar malam ni, memang tak sempat lah. Jangan risau, sebab nanti kita akan sentuh, insya-Allah kalau Ustaz-Ustazah ada kelapangan masa, kita akan sentuh pada waktu yang lain. Okey. Sebab malam ni kita akan sentuh berkaitan dengan live loops. Yang mana live loops sangat-sangat membantu kita dalam menghasilkan muzik. Okey. Live loop berada di atas, tengah-tengah, sebelah kiri. So bila kita klik live loops, alright, ini interface yang akan keluar. Okey. Kalau kita klik tracks tadi, ada sound library. Kalau peserta-peserta perasan, okey, this one. Kita ada sound library. Okey. So live loop, ini sound library dia. Kalau kita klik pada sound library, dia bagi kita ruang untuk download semua muzik yang ada. Okay. Songwriter, drummers, okay, dia ada muzik dia sendiri. Flex and flow, edge and angles, ni Latina, semua ada dia punya muzik. So kita kena download. Macam saya dah download dah. Macam mana saya tahu saya dah download? Dia tulis kat sini downloaded. Okay, so means that kita dah download. Okay. So bila kita dah download, sekarang okey tengok ada Chinese traditional, Japanese traditional pun ada, tapi untuk pengetahuan semua peserta, benda ni pernah diberitahu kepada Puan Wan Nuraini dan benda ni sedang dibuat oleh pihak Apple ni kalau tak silap saya. Kita dah mohon untuk masukkan instrumen Malay instrumen. Macam gamelan, apa lagi, cak lempong, okey. Kompang, sebab kalau kita nak buat lagu yang macam background lagu silat, memang tak boleh. Agak susah dengan instrumen yang sedia ada. Okay, so kita dah request benda tu, insyaAllah mungkin coming soon, iOS 14 mungkin dia dah masukkan, saya tak pasti. Tapi yang ada ni, yang sesuai lah yang kita boleh gunakan. Okay, so Ustaz-Ustazah boleh download semua ni. Macam mana cara download? Just tekan je salah satu yang ada. Okay, kemudian kat sini nanti ada button get. Dekat ruangan downloaded ni, sepatutnya ada button get pada siapa yang belum download. Kalau dah download, dah muat turun, dia tulis sini downloaded. Okay. So bila dah, kita klik button done atas sebelah kanan. Okay, klik button done. Okay. Di sinilah kita punya instrumen muzik live loop yang dia dah masukkan, yang kita dah download. Ada EDM, ada hip hop, dubstep. Yang ni tadi flex and flow kat sini. Okay. So ini semualah Animal Kingdom. Okay, kalau Ustaz Syakir tunjuk semalam berkaitan dengan keynote pergerakan kereta kan, dia guna moving machines. So dalam ni ada semua bunyi instrumen-instrumen, bunyi berkaitan dengan kenderaan. Okay, so tapi malam ni kita tak guna yang ni. Okay, kemudian ada lagi Solaris, Skyline Hit. Ini muzik-muzik ni bergantung pada kita punya keinginan lah macam mana kita nak buat. Okay, apa selera kita dengan muzik. Okay, kemudian ada World of Number. Contoh saya ambil Chinese Traditional. Ni contoh Okay, kita klik pada Chinese Traditional. Okay,
Ini semua instrumen muzik untuk Chinese traditional. So kalau kita nak main satu-satu, kita just klik pada button yang disediakan, kita just tap je, play. Okay. So cikgu-cikgu, ustaz-ustaz jangan risau. Klik je mana yang kita nak try. Contoh saya nak try yang this one. Okay, so kalau kita malas nak compose kita punya lagu sendiri kan, ini kelebihan live loop dan inilah kelebihan iPad yang saya sangat-sangat suka. Okay, kita just klik button button arrow di bawah ni. Klik, dia akan main sendiri. Mengikut kesesuaian yang ada dalam muzik tersebut. Alright. Dan dia akan masukkan pada waktu yang sesuai. Tengok saya tap pada ruangan bawah. Dia masuk pada tempat yang sesuai. Dia takkan terus jump. Dia dah siap awal-awal. Okey. Alright. So ini contoh yang ada dalam live loops, okey? Katakanlah sekarang contoh, okey, satu lagi saya nak tunjuk planetarium. Ini pun very powerful kalau kita nak belajar, kalau kita nak ajar, nak buat efek tentang angkasa lepas misalnya kan. Okey, kita tengok yang ni saya bagi contoh. Okey, mungkin kita nak buat tentang yang menyeramkan sikit, tanda-tanda kiamat. Okey. Ataupun kita nak buat kisah alam barzah misalnya, kisah dalam kubur. So kita boleh guna efek-efek yang macam ni kan. Ataupun yang this one. Kita cuba ni. Okay. Kalau kita nak buat tentang bulan puasa Ramadan misalnya, nak kenalkan tentang apa itu Ramadan dan sebagainya, kita boleh gunakan planetarium punya efek. Dan yang paling best juga, kita cuba dengar ini 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Alright, Liftoff. the We real have a voice from liftoff. NASA. Okay, the real voice from NASA. So kita dah tak payah pening dah nak fikir macam mana kita nak buat rakaman sendiri ke apa ke. So kita cuba kita just tap arrow bawah ni. Okay, saya nak dia main the whole instrument termasuk efek-efek. So saya just tap arrow bawah ni. Go and throttle up. Okay, dia akan main mengikut kesesuaian. Kita tak perlu fikir, kita tak perlu tahu dah bila tempo kita nak ubah, bila rhythm yang sesuai kita nak masukkan. Dia akan play untuk kita. So kita just klik, play, Go and throttle up. dia akan main untuk kita. Alright. Okay, so tanpa berlengah masa, saya akan tunjukkan, saya nak ustaz-ustazah semua, kita pilih yang mana satu saya dah lupa dah. Okay, this one, Toy Box. Okay, kalau siapa yang belum download, boleh dapatkan Toy Box. Kat mana untuk dapatkan Toy Box? Saya tunjuk sekali lagi. Okay, kita boleh dapatkan di ruangan this one, Sound Library. Okay, ada Toy Box kat sini, this one. Okay, saya dah download, so dia tulis kat sini downloaded. Kalau siapa yang belum downloaded, just klik button get di sebelah preview, get, nanti dia akan download untuk kita. Kemudian bila dah masuk, dia akan berada di sinilah. Okay, ruangan live loops. Okay, kita pilih Toy Box. Mana Toy Box saya tadi? This one, ni Toy Box. Okay. Okay. Button ataupun ikon yang atas ni, ikon yang atas sebelah kiri adalah ikon save. So bila kita dah start record kita punya music, kita just klik yang ini, dia akan save. Nanti saya akan tunjukkan, okay? Kemudian yang ini adalah untuk kita pilih semula instrumen yang lain. Kita nak gabungkan banyak instrumen dalam satu music, so kita just tap di ruangan ini. Okay, yang ini adalah untuk record voice kita. Kemudian yang ini dia punya untuk kita adjust volume, dia punya instrumen mana yang kita nak kuatkan dan sebagainya.
Okay, yang ni FX lebih kepada control system di bawah ni. Okay, yang ni paling best sekali lah. Kalau kita buat live, okay, saya ulang balik, kalau kita buat live, FX sangat membantu kita. Okay. Alright, kita akan buat sama-sama dan saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita record satu persatu. Okay. Yang ini adalah button record. Okay, sebelum kita start record, katakanlah kita nak pilih lagu kita sendiri. Okay, kita try dulu. Okay, so kita nak, katakanlah kita nak starting dia macam ni. Okay, so dia control untuk kita, dia mainkan untuk kita. Okay, so saya nak bunyi apa namanya ni, instrumen yang seterusnya lah, saya tak tahu apa nama dia ni. Alright, so untuk intro video kita saya nak buat macam ni misalnya. Okay, kemudian saya nak masukkan satu lagi instrumen. Okay, so ini instrumen yang saya nak masukkan. Okay, so saya akan masukkan instrumen yang pertama. Saya ulang balik, ni instrumen yang pertama. Kalau Ustaz-Ustazah nak instrumen lain, boleh klik je mana-mana yang Ustaz-Ustazah nak. Okay, contoh macam ni kan. Okay, Ustaz-Ustazah suka yang ni, no problem. Okay, alright. Ataupun Ustaz-Ustazah nak lagi mudah, macam saya beritahu, nak lagi mudah, banyak instrumen bawah ni. Kita just tap yang ni. Okay. Tapi saya tak nak guna the whole instrument. Saya tak nak guna semua sebab saya just nak guna a few je. So saya bayangkan ada banyak instrumen kat sini. Okay, ada banyak sangat instrumen kat sini. Alright. So again, saya akan pilih, saya nak record. Okay, sekarang untuk kita record, yang pertama kita klik button record ni. Bila kita klik button record, dia akan count untuk kita dan kita akan nampak yang ni bergerak. Okay, yang ni maksudnya dia sedang record. Kalau masa Ustaz-Ustazah record, dia ada, dia ada bunyi macam bunyi rectangle ni, dia count kita 1, 2, 3, 4, tang. Ustaz-Ustazah just tap kat situ. Biarkan dia disablekan warna biru tu, dia ada warna grey. So dia tak akan ganggu bunyi. So sekali lagi saya tunjukkan. Okay. And then saya pilih je instrumen mana yang saya nak. Okay, itu satu contoh. Okay, so saya tunjuk lagi sekali kita buat daripada awal. Okay, saya klik button plus, kita nak buat muzik baru. Saya klik button plus and then saya pilih live loops. Saya pilih toy box. Okay, so saya nak masukkan yang ni tadi starting saya. Okay, so sekarang saya bersedia untuk record. Saya dah pilih, so saya just tap record. Okay. Kemudian saya akan pilih button yang this one. Saya akan nampak dia jadi 2 layer kat sini. Okay. Dan dia bergerak auto. Saya nak pilih yang ketiga pula. Alright, so tidak ada 3 layer. Maksudnya ada muzik yang pertama, muzik yang kedua, muzik yang ketiga. Dan saya nak pilih instrumen yang terakhir. Alright, nice. So saya akan biarkan kejap. Dan dia akan stop untuk kita dengan waktu dan pada bila yang sesuai. Okay. Bila kita dah puas hati, kita nak tengok kat mana kita yang ni kan. Kalau Ustaz-Ustazah perasan, ada bar kat sini. Kita nak tengok bar yang ni. Bar yang atas ni kat mana kita tekan. Kita pergi pada button bricks ni. Okay. Saya tap pada button brick ni. Alright. Ini adalah instrumen yang kita dah record. 1, 2, 3 dan 4. Okay. Ini instrumen yang kita record tadi. So saya nak kedepankan dia.
Sebab yang ni dia ada ruangan kosong. So saya tak nak dia ada ruangan kosong. Saya nak kedepankan ni semua. Saya just tap pada ruangan tersebut, pada instrumen tersebut dan saya just drag saja. Okay. Ataupun saya nak lambatkan sikit supaya dia ada masa untuk main dia. Alright. So saya just tap button play. Kita dengar sama-sama. Okay. Nanti kalau Ustazah tengok starting dia terlampau lama. Kan? Terlampau lama dia punya beat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terlalu lama. So saya nak cepatkan dia sikit. Instrumen kedua ni masuk cepat sikit. So saya akan tap pada instrumen kedua. Saya just drag je. Okay. Saya just drag instrumen kedua ni untuk saya kedepankan dia. Alright, sorry. Okay. Alright, just tap pada instrumen kedua, saya nak kedepankan dia, mungkin saya nak masukkan kat sini. Okay, supaya dia jadi awal, senang sikit. Dia jadi awal. Alright, so kita tengok. Okay. So ini adalah kita punya muzik yang pertama. Alright. So bila kita dah selesai. Okay. Kita dah selesai tadi. Okay. 1, 2, 3. Dan ini adalah semua instrumen muzik kita. So sekarang masa untuk kita. Okay. Sekiranya kita nak tambah instrumen lain. Okay. Kita boleh klik pada button plus di bawah sebelah kiri. Klik button plus. Kita boleh tambah instrumen yang kita nak. Okay. Macam sekarang saya tak nak tambah instrumen lagi. Saya just nak yang ini saja. Dan kemudian saya nak adjust sikit volume untuk semua instrumen saya. Macam saya nak adjust. Ustazah just tap di ruangan ini. Okay. Dan drag dia ke. Hold. Drag dia ke kanan. Saya ulang balik. Tap. Hold. Drag ke kanan. Okay. Dan kat sini ada volume-volume untuk setiap instrumen. Misalnya saya nak kuatkan sedikit bunyi drum. Saya akan naikkan dia sikit. Dan yang ni pun saya nak naikkan dia sikit. Okay. Kita boleh dengar sekali lagi. Alright. So yang ini mengikut kesesuaian kita. Okay. Macam mana halua telinga kita dengar. Dan itulah yang kita nakkan. So selesai untuk kita punya music. Okay. Katakanlah Ustazah dah puas hati semua. Ustazah dah selesai, dah complete. Inilah intro untuk Ustazah punya PDPC. Apa yang kita nak buat, macam saya beritahu tadi. Inilah button save dia. Okay. Ini button save. Tap pada button save. Okay, dia akan saving kat situ. Dia akan save dalam kita punya GarageBand. Dan apa yang saya nak tekankan kat sini ialah kita kena rename nama tu. Sebab nanti kita susah nak cari. Okay, nanti ada My Song 31, My Song 30, 29, 28. So, kita terlampau banyak, kita jadi pening. So kita just, macam mana cara nak rename? Tap. Okay. Itu lepaskan. Oh, sorry. Alright. Okay. Rename, katakanlah saya nak letak intro tilawah
okay, intro hadis lah misalnya ni. Okay. So ini intro hadis saya. And then saya klik button done. Okay. So sekarang kita dah ada animasi. Okay, kita dah ada cerita berkaitan dengan keluarga dia nak pergi musafir di Perlis and then nak buat solat jamak. So kita nak masukkan intro ni tadi dalam solat jamak tu sebagai permulaan ataupun opening untuk cerita tu. Okay. So macam mana kita nak buat? Okay, yang ni Ustaz kena tengok elok-elok. Tap. Okay, sampai keluar dia punya pilihan. Okay. Kemudian kita pilih button share. Okay. Kemudian kita pilih button song. Kita boleh juga kalau kita nak create kita punya ringtone sendiri pada pengguna iPhone. Dan kalau kita nak share projek kita, misalnya saya dah siap dah projek saya, intro hadis tadi, so saya nak minta Ustaz Syakir harmonikan misalnya. So saya boleh bagi projek GarageBand tadi pada Ustaz Syakir dalam bentuk projek. Okay. So saya pilih song. Saya ulang balik Saya ulang sekali lagi. Macam mana kita nak share? Tap lama sikit, keluarkan pilihan kat sini, kemudian saya klik button share. Saya pilih song. Okay. Kemudian saya akan pilih button share di sini. Okay, kita pilih high quality. Share kat sini. Alright, kemudian ada pilihan kat sini. Okay. So benda yang kita kena buat adalah, okay, ni ada pilihan-pilihan dia. Tapi jangan klik yang kat sini, kita klik yang open in. Okay, kita nak pindahkan dia ke dalam Keynote. Okay, so saya open in. Tap open in. Dia akan export lagu kita. Lagi banyak instrumen kita pakai, lagi lamalah dia punya export songs tu. Exporting song tu dia akan jadi lama. Lagi panjang lagu kita buat, lagi banyak instrumen kita pakai, exporting song tu akan jadi lagi lama. Okay. Macam saya buat ni tadi pun, 4 instrumen pun dia agak lama. Okay, kita tunggu kejap. So sementara menunggu ni, kalau ada sebarang soalan ataupun di ruangan chat ada soalan, Ustaz Syakir? Setakat ni tak ada lagi. Alright, very good. So saya harap Ustaz-Ustazah dapat ikut apa yang saya kongsikan. Okay. Bila dah keluar, dah siap. Alright. Kita nak dia ke Keynote. Okay, kita nak dia ke Keynote. Kalau Ustaz-Ustazah cari ke atas ni, memang tak jumpa. Memang tak jumpa Keynote. So apa yang kita kena buat? Save to file kat sini. Okay. Saya klik save to file. Alright, saya dah tulis sini kan. Ini lagu kita kan. Intro hadis. So saya pilih Keynote. Okay. Saya tak nak dia ni on my iPad, saya nak dia dalam iCloud. Okay, on my iPad tu. Alright. Ataupun kita nak dia dalam iCloud Drive pun boleh, tak ada masalah. Saya pilih dia Keynote. Ini Keynote saya. Okay, this one. Okay. Pun tak ada masalah. Nak lebih mudah, kita pilih dia di iPad, Keynote. Dan saya akan save di Keynote. Okay. So macam mana kita nak tahu lagu tu dah ada ke belum? Kita kena buka Keynote lah. Okay. So kita buka Keynote. Okay. Ni Keynote saya. Okay. Saya ambil yang ni. Okay. Katakan this one is saya punya starting tadi. So saya nak dapatkan balik lagu tadi. Pergi pada button plus. Kemudian kita pergi pada insert from. Okay, saya ulang sekali lagi. Lagu yang kita dah export daripada GarageBand, kita nak guna kat iMovie, ke Keynote. Pergi button plus. Pilih insert from. See? Itu pentingnya kalau kita tulis tajuk lagu. Okay, kalau kita tak tulis tajuk lagu, dia akan keluar kat sini. My Song 31, 31, My Song 32, My Song 33. So kita pun tak tahu, yang memanglah yang paling latest kat sini kan. Tapi katakanlah kita dah buat-buat, kita pun terlupa. Kita pergi minum apa semua dulu, kita dah terlupa. So kalau dah ada di sini, dah ada nama, dia jadi lagi mudah. Tap. Yes, dia ada kat sini. So kita just play. Okay. So Ustazah perlu nak guna, Ustazah tak perlu nak ambil lagu orang yang mana kita takut ada copyright issues kat situ, pasal-pasal kita kena saman ke, kita kena claim ke dan sebagainya. So itu memudaratkan diri kita. Dan this is how Apple teach us. Okay, that's why dia punya hashtag everyone can create.
So very simple song tapi kita punya hak milik kita sendiri. So kita tak perlu risau. Kan dia jadi lebih mudah dan kita lebih fun dengan dia punya lagu. Sebab halwa telinga kita kan, kita nak dengar kan. Okay. Alright. So itu cara bagaimana kita nak menggunakan live loops, kemudian kita save dan akhirnya kita export pada Keynote. Okay, kalau Ustazah nak guna pada tempat lain pun tak ada masalah, buat cara yang sama. Okay, share, saya ulang balik, share, kita pilih song, high quality, tak ada masalah, no problem. Klik button share. Ingat, kalau kita cari kat sini memang tak jumpa, tapi kat sini step dia adalah open in. Open in, dia akan export song. Sebab tadi dah export, so dia jadi lagi laju. So, save to file. Okay, save to file. Right. So, kat sini. Kalau kita tak nak guna kat Keynote, kita nak guna kat Pages. Boleh save kat Pages, tak ada masalah. Kita pulang kreativiti kita. Okay. So, sebabkan kita buat, tujuan kita nak guna animasi tadi dekat Keynote. So, kita save di Keynote. Alright. So, saya cancel kat sini. Itu yang boleh saya kongsikan dengan Ustazah. Okay, saya harap apa yang saya inginkan ialah kita dapat gunakan aplikasi GarageBand ni, terutamanya dalam live loop tu untuk kita sesuaikan dengan kita punya kita punya konten pengajaran dan pembelajaran kita. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk part saya berkaitan dengan GarageBand. InsyaAllah kalau Ustaz-Ustazah nak belajar tentang bagaimana saya kompos lagu ni menggunakan tracks, kita boleh adakan satu sesi yang khas untuk kita belajar bagaimana cara untuk gabungkan semua elemen dalam GarageBand, terutama di ruangan tracks, untuk kita kompos satu lagu yang lebih sesuai dengan kita. Dia lebih mudah, lebih seronok kita dengar dan sebagainya. Tapi ingat, live loops is very helpful and very powerful apps. Okay, Ustaz Syakir, kalau tak ada soalan, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya pass balik pada Ustaz Syakir. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syukri yang present kita punya tajuk GarageBand. Okey, seterusnya kita persilakan Ustazah Rosni meneruskan program kita dengan iMovie. Silakan Ustazah Rosni. Okey, sekejap saya share screen dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Okey, clear Ustazah. Apa dia? Clear. Clear. Okey. Jadi hari ini saya akan share lah tentang iMovie ni. Jadi okay, kita buka iMovie. Okey, kat sini kita nampak kan butang plus ni. Okey, kita klik kat sini. Okey, dekat iMovie ni ada dua pilihan new project ni. Okey, kalau contohnya lah, kalau kita nak dah ada template yang macam kata trailer, okey, nanti saya tunjuk macam mana trailer ni, dan kalau movie ni yang kita hasilkan satu persatu. Kalau trailer ni dia ada dah template dia. Okey, jadi kita tengok trailer dulu. Okey. Jadi banyak pilihan dia. Okey. Jadi boleh test. Ni. Okey. Contohnya lah adrenaline. Okey, kita ambil satu. Okey. Ambilnya ialah bila kita nampak dekat sini kan. Okey, ke atas ni ke atas belah kanan. Ni kat sini ni. Okey, create. Okey, klik kat sini. Seterusnya movie name. Kita boleh renamekan dia.
Okey. Contohnya kita nak buat tajuk solat jamak. Okey. Okey, dekat bawah ni tentang apa ni, kredit lah. Macam ni, contohnya kalau logo style ni kat bawah ni kan. Okey. Okey. Kat logo style ni kita boleh pilih. Kalau tak nak yang macam ni, kita boleh pilih. Contohnya macam ni ataupun macam ni. Ada pilihan. Kalau kita nak galaxy, street lamp, trees. Okey. Jadi ikutlah kalau ni galaxy. Okey, seterusnya kita pergi ke storyboard. Okey, storyboard ni apa saya kata tadi, dia dah ada, template dah ada kan. Okey, template dah ada. Jadi kita cuba tengok kat bawah ni. Okey, kat bawah ni belah ni kiri bawah. Okey, ada tulis video, photos and camera kan. Okey, jadi video ni kita boleh ambil video yang kita dah ada. Contohnya tadi pasal solat jamak tadi kan, kita tap kat sini, kat mana video yang kita nak ni. Dan kalau perasan, okey, kalau perasan dia, okey, dia dah ada beberapa second masa dia kan. Dia dah ada dah kat tepi ni. Ni kat sini. Dia dah ada dah. Sebab dia template ni memang kita tak boleh ubah dah masa dia. Okey, ni dah ada dah. Kita just ni letak je ni kat sini. Dia akan pergilah. Okey, contohnya kita tap pasal solat ni. Okey, boleh preview sini. Okey. Ataupun kita nak ambil tadi yang ni kat bawah ni dulu. Okey, kita tekan butang plus ni. Plus ni dia masuk. Lepas tu dia terus ke sebelah. Masuk sini pula. Contohnya kita nak preview pun tak apa, tak nak pun tak apa. Okey. Gini je, maknanya kita main letak je kan. Okey. Seterusnya contohnya lagi lah. Mana lagi? Okey, contohnya macam ni. Letak. Okey. Dan ni kat sini kita boleh ubah dia travel to Perlis kononnya kan. Nanti tukarlah bahasa. Perlis. Okey. Okey, dan ni letak. Okey, contohnya kita letak sikit je lah. Sebab apa? Takut masa habis kat sini kan. Nanti sebab yang ni boleh explore dan insyaAllah dia senang je. Okey, kalau nak tengok apa jadi yang kita buat tu kan. Okey, kita boleh ni dekat preview ni. Okey, kat sini ni. Ni preview. Okey, kita stop. Okey, jadi okey. Dan sebenarnya trailer ni kita boleh jadikan sebagai intro dan outro. Kalau contohnya ustaz-ustazah ada jadi YouTuber ke ataupun suka buat video kan, takkanlah tiba-tiba terus ada konten kan, nak ada intro dia. Maknanya kita boleh ambil yang trailer ni, kita boleh kerat kat depan dia, lepas tu ambil yang belakang tu kerat. Jadi kita jadikan sebagai intro dan outro. Okey. Kita keluar. Ni dia auto save, terus ada. Okey, jadi kita pergi ke yang utama kita malam ni, iaitu kita nak buat movie. Okey, tadi tekan plus button ni. Okey, plus button ni. Okey, tekan movie. Okey, kita pilih yang yang tajuk solat jamak kita yang kita dah buat malam tadi kan bersama Ustaz Syakir. Okey, contohnya macam ni. Dan kita create movie. Ni kat bawah ni. Create movie. Okey, dia dah ada kat sini. Okey. Jadi boleh gerakkan lah.
Okey, gerakkan. Okey. Okey. Jadi tadi yang trailer tadi tu kita boleh masukkan. Contohnya lah ada yang kita dah buat tadi kan. Video. Carilah yang mana yang saya dah buat tu. Okey. Mana ada tak? Tak ada. Okey, jap. Oh. Mana tadi? Sekejap Kita boleh done keluar balik. Okey, contohnya yang ni. Tadi kan, ni yang lain tadi. Okey, sekejap. Kita ambil yang ni lah. Okey. Saya savekan. Okey. Dan save ni ialah kita ambil yang HD lah. Lagi baik HD 1080. Dan sebenarnya kalau kita guna Keynote, masa kat Keynote tu kita buat, kita set yang 16:9. Yang untuk saiz YouTube lah. Kalau yang ada setengah tu 4:3. Dia biasa untuk LCD kat kelas lah gitu. Jadi dan kenapa saya tak tutup? Contohnya kalau tengah export ni, kalau tutup dia kadang dia ada masalah untuk export. Jadi kita biar je dia buka. Okey. Di projek, kita balik ke projek My Movie tadi. Okey, dan kalau kita takut lupa kan, kita klik je kat My Movie ni, kat sini. Okey. Kat sini kan, kat ni klik, kita boleh rename. Okey, My Movie ni jadi solat berjamak. Okey. Dan kita klik edit tadi. Okey, seterusnya kita masukkan video tadi. Ada tak lagi? Okay, tak masuk. Sekejap mana ni? Okey, kat sini kan? Okey, kita masukkan dengan cara kita klik dekat plus ni. Okey. Jadi panjang ni kan? Jadi kita boleh bawa yang ni ke tepi. Ketepikan. Sama ada dia dua cara, sama ada kita nak bawa ke sini. Contohnya yang tak guna tu kan. Okey, yang tak guna tu kita okey. Okey, sampai sini kita klik sini, kita tarik. Okey. Sama ada tarik ataupun kita ni lah. Okey, kita klik sini, kita ada perkataan split kat sini. Okey, sekejap. Okey, split. Ni kat, nampak tak split ni? Ni split. Okey, jadi yang split ni kita boleh maknanya untuk kita pisahkan dia. Sebab kita tak nak kan panjang ni. Okey, yang ni kita nak delete, kita tekan delete kat sini. Okey, tak ada dah. Jadi, okey, kita pergi. Allah. Okey, contohnya lah. Okey, kita boleh play. Okey. Masuk. Okey, jadi ini bergantung pada kita lah, kita nak ambil sini ke, kita boleh ni kalau tak nak potong, kita bawa je ni line dia ni ke sini kan. Okey. Jadi saya nak tunjuk contohnya lah, kalau kat sini kita nak letak gambar kita. Contohnya kita nak ambil gambar, kita ambil lagi gambar kita. Okey, sekejap
kita okey, dekat sebelah sini kalau perasanlah. Okey, kat belah sini ada ikon kamera. Okey, ni kat sini kamera. Okey, jadi kita klik dan okey. Jadi kita ambillah gambar kita, video kita. Ni kebetulan dinding rumah saya warna hijau. Kita praktis lah jadi tak green screen. Okey, contohnya kita buat Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang solat jamak. Okey, stop. Okey, jadi kalau kita tak puas hati, dekat sangat ke apa, boleh retake. Tapi kalau rasa okey dah, kita boleh terus use video kat belah kanan bawah ni. Okey, use video. Okey, jadi okey, ini dia masuk sini kan, green screen. Okey, jadi kalau boleh kita kalau boleh cuba kita ni kan, sebab kita kalau boleh tak nak green screen duduk dalam duduk straight kan. Kalau boleh kita nak green screen tu masuk dalam gambar. Okey. Jadi kita delete dulu yang ni. Maknanya nak delete tu kena hati-hati tau. Pastikan yang garis kuning ni, ni kalau kita salah klik kat sini, pergi delete. Salah delete tapi sebenarnya boleh je undur balik. Okey. Okey, jadi contohnya saya nak letak yang tadi tu dekat sini. Okey. Okey, jadi saya klik kat sini dekat okey, dekat atas ni kat video ni klik sekali. Okey, klik sekali ada 3 dot ni kan. Okey, 3 dot ni klik. Okey, jadi saya cuba ambil green screen kat bawah ni. Okey. Okey, Okey, jadi dah masuk dah. Dah dekat sangat kan, dah tak nampak dah orang lain. Jadi okey, jadi seterusnya kita tengok dah masuk dah. Itu konsep contohnya kita nak buat green screen kan. Kalau dinding rumah warna hijau tu satu kelebihan lah. Tak payah nak pergi beli kain. Okey, ataupun ada cat warna hijau lebih ke, catlah sikit dinding. Okey, jadi ini konsep green screen. Okey, ataupun kita dah ambil gambar contohnya macam ni. Kita tak nak ada suara kat sini. Okey, kat sini. Okey. Jadi kita tengok dia kalau tak ada suara. Okey, kita tengok kat volume ni. Okey, dia dua cara, sama ada kita ni kan tak ada bunyi. Okey, ataupun suara ni nak kuat lagi. Okey. Dan ataupun banyak atau ni. Okey, action dia. Okey, kat sini volume. Okey. Kat sini lah. Okey. Kalau kat sini kalau contohnya kalau kita nak pisahkan audio ni, okey, audio ni daripada movie ni. Kita klik detach audio lah. Contohnya kalau kita gambar kita syuting comel dah. Tapi ada gangguan suara lah apalah, ada orang duk macam-macam lah kan. Sebab ni kalau kadang-kadang bunyi kipas tu pun macam bising dah kan. Okey, jadi kita boleh nak detach audio. Okey. Sama ada okey, nak delete, kalau nak delete tekan delete je lah. Okey. Okey, jadi kat sini okey, ni biar je audio kat sini. So kita nak back macam mana? Kat mana nak back? Okey, kalau nak back kat sini. Okey, kat sini dekat belah
kanan bawah sikit. Okey, sekejap. Dan ni di sini. Sini. Okey, kita back, masuk balik. Okey, jadi ini contohnya kalau kita yang green. Okey, kalau contohnya lah kita ada slide yang ada perkataan saja tapi tak ada orang. Mungkin nampak macam boring kan? Okey, jadi kita boleh juga contohnya lah kat sini. Kita ambil kat sini. Okey, kita split dulu. Okey, contohnya kita ambil yang slide. Mana contoh slide? Okey, tengok sekejap. Okeylah, tak apa. Contoh ambil yang ni. Tambah je. Okey, contohnya lah. Ini ada ada laut je kan? Gini je. Jadi kita boleh juga letak muka kita yang bercakap tentang ni. Contohnya syarat solat jamak ni. Sebab contohnya kita sayanglah kan slide ni dah buat. Tapi kita nak jadikan sebagai menarik lagi. Jadi kita pergi ke contohlah mana tadi. Okey, contoh kat sini kita klik. Okey, tekan kat 3 dot ni. Okey. Cuba klik picture in picture. Kat mana picture in picture ni? Kat sini ni. Picture in picture. Okey, dia jadi sini. Jadi mengganggu kan? Okey, mengganggu dah tak nampak. Tak nampak tulisan. Okey, jadi kita klik kat sini. Okey, klik kat sini. Kita klik kat sini. Okey. Okey, mana dah gesture tadi? Okey, ni kat sini. Kat sini. Drag to position. Okey, drag to position. Okey, sorry. Drag to position. Ikut letak sini ke. Okey. Kalau kita nak resize, kita pinch. Letak dua jari kita. Okey. Ataupun kadang ada yang kita segan kan nak tunjuk muka kan. Mungkin kita nak gambar kita kecil je. Tapi nak tunjuk juga muka. Okey. Dan okey, ni kalau nak zoom, ni. Ni pinch to zoom ni kat sini, kat atas tadi tu. Okey, ni kalau nak zoom gambar kita. Okey, tapi kalau nak ni kena pastikan yang ni jadi kuning. Baru dia keluar ni 3 benda ni. Dan kat bawah ni ialah, bawah sekali ni ialah border. Ni kalau saya klik kat sini, dia ni kan. Beza. Okey, contohnya kita ni. Dan audio ni kita boleh ni lah. Kita nak ada suara kita. Dan yang ni kita tak nak ada suara. Boleh je tak? Boleh je. Letak ni lah. Jadi dengarlah suara kita. Okey, contoh saya play. Okey, jadi sekarang ni suara background ni yang lagi ni kan. Jadi kita slowkan suara background dia. Okey. Yang ni kalau contohnya suara kita slow. Sepatutnya kalau kita nak record apa-apa, better lah kita guna external mic. Contohnya Boya ke, ikutlah. Macam-macam lah kat pasaran tu, kat Shopee tu berlambak. Okey, ni boleh sampai 500 ni kalau saya bawa ke sini kan. Tapi kalau suara slow sangat tu, kalau 500 pun yelah, maknanya kita kena kuat lah juga kan. Cikgu kan kuat belaka suara. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Okey. Dia nak beritahu tentang audio pula. Okey, audio kat sini. Okey, sekejap. Sebelum audio saya nak tunjuk kalau kita nak ambil. Okey, yang kat sini. Kita nak ambil tema yang dah disediakan. Ni. Okey.
Contohnya kalau tadi kita travel kan, travel. Okey, kalau kita klik theme soundtrack, dia tengok dia terus masuk kat bawah ni. Nampak tak? Kan tadi. Okey, masuk kat bawah ni. Okey, mana gesture saya? Okey, harap nampaklah. Okey. Dia okey kat sini. Okey, dan kita boleh setkan supaya apa? Slow sikit ke. Okey. Dan apa beza okey kat sini dia background kan? Okey. Okey, ini background. Okey, seterusnya cuba kita play. Okey, kenapa dia ada ni? Okay, kita boleh yang sound ni kita boleh slowkan ataupun tak nak langsung. Okey. Kita nak dengar suara yang tema bagi. Slow sangat. Baik, kenapa tak bunyi? Okey, baru bunyi. Okey. Dan apa ni? Yang kalau untuk iMovie kita tak perlu fikir dah kalau kita ambil dalam ni dari segi apa copyright tu okey, maknanya Apple bagi kita guna. Dan sebenarnya saya suka juga iMovie ni sebab dia tak ada watermark. Kalau contohnya dekat atas kalau kita buatkan master made itu dia tuliskan besar-besar kan made in master ataupun quick ke ataupun InShot ke. Kalau InShot tu boleh dia kena dengar iklan dia dulu. Tapi yang ni memang tak apa, memang tak ada watermark, dia tak tulis iMovie. Dan kita boleh direct bila dah siap ni kita boleh terus post ke YouTube. Dengan syarat kita ada install YouTube dengan YouTube Studio lah dalam iPad kita. Okey. Jadi satu lagi saya nak tunjuk contoh tadi. Mana tadi nak tunjuk? Okey. Ini dah ada. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Setakat ni tak ada lagi dah. Tak ada lagi. Kalau laju bagi tahu ya. Okey. Jadi lagi fungsi dia. Okey. Kalau contohnya kita klik kat sini. Okey. Kat sini. Kalau kita nak ambil audio. Contohnya kita tak nak ambil yang tema bagi. Okey kan? Tak nak ambil. Okey. Jadi kita boleh. Kita delete dulu yang ni. Kat bawah ni. Okey. Jadi contohnya kalau yang ni kita nak guna je yang dah diberi. Okey. Ambil ni. Okey sampai sini. Okey. Kalau kat sini kita nak ambil background. Okey daripada iMovie. Okey. Jadi saya lupa nak tunjuk yang export daripada Keynote tu. Okey, tak apa, sekejap lagi Okey, ni audio. Kita klik kat sini. Kalau tadi kan sebelah kiri media, belah kanan audio. Okey, ini kita boleh pilih soundtrack dia. InsyaAllah copyright, maknanya saya bagi tahu dah tadi, Apple bagi je. Okey, kita boleh klik. Dia ni, boleh dengar preview. Sebab kan nak cari sound ni susah juga kadang nak cari yang apa copyright, no copyright ni kan. Cari je ni. Okey. Jadi ataupun ni. Kita boleh ambil daripada My Music. Contohnya tadilah daripada GarageBand. Ada, ambil je. Contohnya lah ambil yang ni. Konon-kononnya lah daripada GarageBand. Okey. Dia ada kat sini. Okey. Jadi dia boleh set kat sini nak apa?
bunyi kuat ke, slow ke. Okey. Dan boleh nikan speed dia. Suara laju atau slow. Slow tu ikon kura-kura. Biasalah kan. Okey. Dan kita boleh juga okey. Contohnya kat sini. Okey. Kita boleh split dia. Okey, kita boleh split. Maknanya kita nak sampai sini je. Okey, kita klik split. Dan kita boleh foregroundkan dia. Contoh sekarang ni background. Kalau background dia start daripada awal lah. Kalau foreground, cuba tengok kita klik kat foreground. Jumpa tak kat mana ni? Okey, dekat sini. Dekat sini. Kalau foreground ni, okey, tengok apa beza dia. Okey, foreground kita boleh alih dia. Sebab apa yang berlaku, kadang-kadang kita ada rekod suara. Rekod suara, lepas tu kita contoh rekod suara mengajar tu sama dah dengan slide kita. Tapi bila kita tambah video kat depan, suara tu dah tak sama dengan slide kita. So kalau macam dekat Keynote, dia terus masuk ke slide kan. Ini fungsi background. Background dia akan ni daripada mula. Foreground dia boleh ni kan nak ke mana. Okey. Nak start di mana. Okey. Okey, contohnya ini kalau kita nak start daripada tengah, contohnya kalau tadi. Okey. Kita pause buat. Okey. Yang ni kita cuba ni kan play kan. Jadi tu sikit lah. Okey, jadi yang ni kita boleh ubah nak letak kat lain. Contohnya ni kat sini ke. Okey. Kita boleh nikan dia. Okey. Ataupun tadi kita nak masukkan transition dia ni. Okey. Ni ada contoh dia kalau ni ikut tema. Okey, yang ni macam ni ni. Tengok keluar macam ni. Okey. Macam ni lah, boleh pilih lah ikut kesesuaian. Okey. Jadi kalau in case kalau kita nak letak gambar. Okey, jadi kalau gambar kita kena klik media. Okey. Okey, klik kat sini. Media, photos. Okey, photos. Okey, kita cari. Contohnya kita ambil dekat, ambil yang mana? Okey, contohnya kita ambil yang ni. Kita masukkan. Okey, gambar ni. Contohnya macam ni. Kita boleh ni, lamakan dia. Okey, dan saya nak tunjuk fungsi pinch to position the start ni dekat Kanban enable ni. Contoh kalau kita klik kat sini, jumpa tak? Okey, sekejap. Okey, kat sini. Kat sini. Kalau kita enablekan dia, okey, tengok beza dia. Kalau kita klik, dia tak ada kan? Okey, tak ada lah. Kalau tengok pun, gambar pun gitu je kan? Okey, kalau kita play. Okey, kita play. Okey, gambar statik gitu kan? Okey. Jadi kalau kita enablekan Kanban ni, okey, kita boleh contohnya start sini. Okey, end dia, kita klik sini.
kita nak fokus pada kereta ni. Maksudnya apa? Nak fokus kepada ahli dalam kereta ni. Okey. Jadi cuba kita tengok. Ni kan beza dia. Tadi statik je gambar kan? Okey. Contoh kalau nak buat ni kan kita nak fokus pada muka ke, sebab kadang ada yang buat iMovie saya tengok last kali tu dia tak set kan. Kadang-kadang last kali tu ke bumbung lah, ke kaki lah. Okey. Jadi nak tunjuk tadi projek yang kita ambil daripada Keynote. Okey, contohnya kita buka Keynote, kita split screen kita. Okey. Yang ni yang Ustaz Syakir dah buat semalam. Okey. Jadi kita tengok, contohnya lah kita nak ambil yang ni. Sebab semalam kita tak sentuh pasal nak export kan. Okey, yang ni contoh yang kita nak ambil slide ni sampai slide 4. Okey, jadi kita klik kat 3 dot ni. Okey, kita klik export. Export ke movie. Okey. Okey, slide range dia. Okey. Sebenarnya kalau nak tengok dia lagi besar. Okey. Okey, jadi kita tengok kat sini. Tadi kita 1 hingga 4. Okey, kita back. Okey, export. Ini fungsi split screen lah. Kita kita ambil je tanpa tutup iMovie ni. Okey. Dan saya suka juga iMovie ni sebab kalau contohlah cikgu ataupun ustaz dah biasa guna yang software editing lain, dia kadang lama kita nak render tu, ada setengah tu dia makan masa lamalah juga. Kalau video tu panjang, mungkin masa sejam pun ada. Sebab kita ni bukan jenis nak menunggu lama. Okey, sekejap lagi. Dan kalau iMovie Keynote ni kalau kita tutup dia tengah edit, dia kena tengah export, dia akan ni juga, dia ada masalah untuk export juga. Jadi kita buka je gini. Okey. Tadi yang ni kita tak set sebagai 16 ratio 9. Okey. So kita savekan video. Okey, dia akan adalah dalam photos kita. Okey. Ni, dia dah masuk kan? Kat bawah ni dah ada. Okey. Jadi maknanya kalau dalam iMovie, okey, yang ni kita buang je. Tak buang lah. Kita closekan. Kita tak tolak je ke tepi. Kita edit balik. Okey, kalau tengok kat video ni, dia dah ada dah yang baru tadi. Okey. Jadi contohnya lah kalau ini yang kat 3 dots ni sebenarnya ini kita namakan iMovie overlays. Okey. Jadi contohnya kalau cut away. Cut away kalau cut away kita tak perlu ada setengah tu kita kena split. Contoh tengah ni kan kita nak masuk kan. Kita kena split screen kan. Okey, jadi kita tak nak split screen. Kita nak benda tu masuk je. Okey, jadi kita boleh klik kat sini. Okey, cuba tekan cut away. Okey, move the overlay to the okey. Rider. Okey, contohnya. Kenapa pula empty overlay section? Okey, dah ada. Dia kira dah ada. Okey, jap. Banyak ni. Okey. Okey, tak pun kita split je screen ni. Okey, cuba masukkan. Okey. Panjang ni.
Okay, oh tak nampak dah dia sebab sama je lebih kurang. Okay. Okay, contohnya tadi kan, okay, kita nampak beza dia kat bawah ni, apa ni, yang pantai ni, laut ni kan. Jadi dia tak keluar dah. Jadi dia keluar yang atas. Ini fungsi cutaway. Okay, dan kita boleh splitkan dia. Kalau tak nak ni kita delete je yang tu. Sikit je. Okay. Ada soalan tak? Okay, maknanya ni kalau kita nak save, klik dekat sini. Okay. Kat sini. Okay, save project lah. Kalau kita nak export project, bolehlah terus, contohnya kita nak minta kawan kita ni kan. Boleh. Okay, save video. Dan sebaiknya kita ambil yang, ni pun okey dah, 1080 ni. Export movie. Dan nanti kita boleh terus masukkan ke YouTube ataupun share pada orang lain lah. Okey, itu saja kot. Okey, Ustazah Rusni. Ada satu soalan. Mana soalan tadi? Okey, yang boleh tambah teks tu ke? Tambah teks. Okey, sebab kalau ni kita cuma letak yang sikit je dia tengah export, kita cancel je. Okey, kalau teks sebenarnya dia kalau nak berkreativiti, kita buat kat Keynote, teks tu kita export sebagai movie. Okey, cuma kalau kat sini dia sikit je, dia macam contohnya lah, kalau kat sini kita nak letak okey, kat mana sini kita nak letak title ni kan. Sini je. Ni. Ini pilihan dia, sama ada nak center, lower. Okey. Dan dia, inilah pilihan dia. Dia tak banyak lah. Maknanya dari segi teks ni lah. Okey. Mungkin dia fokus kepada ni. Kepada movie ni kan. Okey. Contohnya kita nak buat solat jamak. Okey. Dan kalau, yang ni pun kalau kita nak tukar bahasa tadi, malam tadi Ustaz dah bagi tahu kan, nak tukar ke kalau tulis bahasa Melayu ni yang Jawi. Kalau kalau yang Arabiah ni bahasa Arab. Okey, dia beza Okey, dan contohnya kalau yang ni okey, ada dah. Okey. Contoh kalau ada benda yang kita tak jumpa, kita kena hidupkan dia. Sebab kadang ada yang tak ada kan. Okey, tak ada. Mana ni? Mana huruf soalan? Okey, soal. Okey, lam alif ta. Okey. Okey, jamak. Okey, jim. Mim. Ain. Okey. Jadi yang ni kita boleh letakkan dekat lower, dekat bawah. Ni boleh kita pinch, boleh. So ni tadi kan kita buat kat Keynote tu buat 4:3 kan. Dia jadi ni sikit lah, kecil sikit lah. Okey. Jadi teks ni kalau contohnya video kita panjang, dia akan, kalau kita split dia akan ada di sampai akhir. Kalau kita nak sikit je, kita yang tajuk ni kita kena split lah. Nak sini je, sampai sini je. Macam tu lah. Ada, kalau yang maknanya kita tak adalah sampai macam, kalau sebab kalau contohnya kalau in short, dia macam ni lah. Kalau ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Tapi yang ni kita boleh kreativitikan dekat Keynote. Sebab Keynote tu macam banyak banyak feature-feature yang menarik. Okey, ada soalan lain tak? Ustazah Rusni, ada satu soalan lagi. Okey. Ya. Macam mana kita nak masukkan tulisan bahasa Arab? Tulisan bahasa Arab?
Okey, Ha. macam ni. Ni kita dah buat dekat mana? Dekat Keynote ni. Contohnya Keynote, dia ni kan. Okey, jadi kalau so nak tunjuk kat Keynote ke? Macam mana Ustaz? Ni kat ke yang ni, yang solat jamak tadi ni? Di iMovie. Boleh tak? Yang ni lah teks ni dia teks je lah yang apa title ni lah. Ke ada ni? Saya tak tahu ke. Macam gitulah. Ni kat sini sebab dia sikit tu dia. Ni je. Kat ni je. Maknanya kalau nak ni kita kat Keynote lah sebab dia kalau Apple ni dia banyak, dia kita kena guna 3 benda dia kan, macam Keynote, GarageBand dengan iMovie ni. Okay. Kalau semalam ni tak, maknanya dari segi nak setting apa yang tulisan Jawi. Dah okey ke semalam? Dah bagi tahu kan? Perlu bagi tahu semula tak macam nak setting keyboard Jawi ataupun Arabic? Tak, Syuk? Tak ada, setakat ni tak ada. Maknanya kita macam ni lah, kita berkreativiti kat sini, kita settle kat sini, kat sana untuk gabung-gabung gitu je. Kat sini pun kita boleh masukkan video juga. Ni yang Ustaz Syakir dah masukkan video kan. Okay. Ada soalan lagi tak? Setakat ni dekat ruangan chat tak ada. Tak ada. Tak ada lagi lah. Cuma dia kata boleh tak edit masa tengah editing. Tambah teks. Sedang Tu menjawab dah tadi. sikit je lah tu. Cuma kalau untuk yang tulisan Jawi ni, hari tu saya jumpa yang untuk iOS 13, Ustaz Rak. Tulisan Malay, Arabic Malay. Kalau iOS ke bawah tu dia tak ada untuk tulisan Jawi. Kalau Arabic tu memang ada. Sama juga bagi yang pakai Android 10. Android 10 ada, boleh kita install tulisan Jawi. Tak perlu guna Jawi UKM tu lah. Okay. Jadi kalau tak ada apa, saya minta maaf lah kalau ada terkurang ke, okay, ataupun tersalah ke, tersalah bahasa ke. Okey, saya serahkan semula kepada Ustaz Syakir. Okey, terima kasih Ustazah Rusni dan Ustaz Syukri atas perkongsian pada tadi. Okey, ada tak peserta-peserta ingin tunjukkan hasil? Kalau ada, saya bagi ruang untuk share screen. Ada tak? Okey, kalau tak ada, okey. Okey, kita boleh ke Apple Teacher Learning Center untuk mendapatkan Apple Certify. Dalam tu banyak perkongsian di dalam penggunaan Apple apps ataupun software seperti Keynote, GarageBand. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya akan sharekan ni. Borang kehadiran dan maklum balas. Okey. Saya harap pada peserta dapat mengisi maklum balas ni supaya dapat kami membetulkan ataupun mempertikatkan apa yang perlu dilakukan untuk
Ustaz, suara putus-putus. Ustaz Syakir. Oh, Ustaz Syakir hilang eh. Hilang. Okay, untuk borang Internet dia. kehadiran dan maklum balas ni, kita mohon semua peserta untuk isi sekali lagi sebab ini adalah hari kedua, okey. Kalau semalam adalah hari pertama. Dan perkara ni amat penting kerana ini adalah sebagai rujukan untuk kami buat penambahbaikan untuk sesi akan datang. Okey. Dan sedikit penambahan dari saya berkaitan dengan iMovie yang Ustazah Rusni kongsikan tadi. Kalau Ustazah perasan, iMovie ni dia ada 2 layer. First layer adalah movie yang kita nak edit. Kemudian kalau kita menggunakan green screen ataupun blue screen, dia akan berada di layer belah atas. So itu adalah layer yang kedua lah kiranya. Okay. Tapi untuk kita masukkan layer ketiga dan ke seterusnya, dia tak boleh. So kat situ dia ada beberapa trik untuk kita masukkan supaya kita boleh jadikan green screen tu lebih daripada satu layer. Okay. So nanti insyaAllah kita akan kongsikan dalam grup Asatizah Apple Malaysia tu berkaitan dengan tips and tricks yang boleh kita gunakan dalam iPad, terutamanya dalam iMovie, Keynote dan juga GarageBand. Mungkin saya boleh mohon Ustazah Rusni untuk sharekan link Google Form ni dalam ruangan chat ataupun ruangan di Telegram untuk yang ada masalah tak dapat scan dan sebagainya. Okey, terima kasih. Saya mewakili semua rakan-rakan dalam saya nak cakap dalam Fesi yang menjadi Fesi. Okey, terima kasih yang menjadi Fesi. Ada 4 orang, saya Muhammad Syukri Sulaiman, Ustaz Syakir Mohtar, Ustazah Rusni dan juga Ustazah Aslina Wati. Okey, jadi kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz-Ustazah yang sudi bersama dengan kami sepanjang tempoh 2 hari, 9 hingga 10.30, bermula daripada semalam sehinggalah ke hari ini. Dan saya mohon juga untuk Ustaz-Ustazah yang ada dalam grup Asatizah untuk kita invite kawan-kawan kita yang mana berminat dalam grup Apple, okey, supaya kita punya komuniti menjadi lebih ramai, alright, menjadi lebih ramai dan komuniti dan kita dapat bertukar pandangan sebenarnya, bagaimana kita bertukar pandangan dan idea untuk kita jadikan Apple teknologi sebagai salah satu cara untuk kita mengajar kita punya subjek dalam kelas, terutamanya subjek pendidikan Islam. Macam saya beritahu semalam, ini adalah masa yang sesuai untuk kita mengharmonikan, membuat penambahbaikan untuk subjek pendidikan Islam, okey, supaya lebih mudah pelajar dekat dengan kita dan kita lebih mudah untuk menyampaikan dakwah dengan mereka. Okey. Jadi akhir kalam daripada kami, sekali lagi saya Syukri Sulaiman mewakili Ustaz Syakir Mohtar, Ustazah Rusni dan juga Ustazah Aslina Wati mengucapkan jutaan terima kasih. Dan kita akan keep in touch dalam grup Telegram. Anything happen, just share your idea, just share your works in the Telegram groups. Okay, just jangan malu, jangan segan. Kita sama-sama belajar untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam diri kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku luka li hazam. Sorry. Okay, terima kasih. Dulu. Ustazah Asnawati. Boleh tak kalau tak keberatan, saya mohon semua asatizah yang ada lagi untuk kita share pula apa, untuk kita on kita punya kamera kejap, untuk kita mohon Ustaz Syakir boleh screenshot the whole group. Malam ni agak ramai juga sebenarnya. Okay, keluar chat. Ada lagi tak? Cik Razib. Okey, terima kasih Ustaz. Saya nampak besar. Ustaz Khairi KJ. Khairi KJ ni Khairi Jamaluddin ke? Okay, tak ada lagi ya? Okay, satu. Okay, masa untuk selfie. Kira Ustaz, alright. Okay, 1, 2, 3. Next slide macam mana ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19,
Sekejap, macam tak ada lagi dah ni. InsyaAllah kita akan sharekan juga Okey. rakaman kita punya sesi sepanjang 2 hari dalam dalam grup. Okey. Tak apa Cikgu Tan. Cikgu Tan tak ada masalah walaupun bukan guru Pendidikan Islam, no problem. Selfie juga dengan kami. Cikgu Tan boleh scan tak tadi kehadiran? Not the issue. Orang lain dapat tak yang kehadiran tadi? Ada yang boleh. Thank you Cikgu Tan for joining us. Okay, Thank you tak Cikgu apa, Delimawati. Pasal Boleh. No problem. Sabun. As long as you are iPad user, okay, kita sama-sama meningkatkan diri kita, no problem. Subjek tu bukanlah menjadi border untuk kita. Okay, Ustaz Syakir dah selfie kot nah. Dah. Saya dah share dalam Alright. grup. Thank you for joining us again. Okay, Allah kita akan jumpa lagi dalam mungkin akan datang punya sesi. Okay, nanti kita akan minta Ustaz Syakir sharekan link sepanjang 2 hari kita bersama. Okay, kita tutup dengan ada Saudara Husni yang tu say something. Ada lagi tak yang tak masuk, tak join grup Telegram Asatizah tu? Kalau ada Ya, tak betul. join lah. Boleh promote pada kawan-kawan untuk grup Asatizah Apple Malaysia tu ya. Alright, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey, saya nak Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak letak link kat chat lah kan? Link Telegram, ramai lagi yang tak join. Okay. Yes, sure. Mana link? Okey, sekejap.